Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi SAW sebut, yang ini selalu kita dengar, kalimatan, dua kalimah habibatan ila rahman, yang Allah Ta'ala sangat suka kalimah ini, khafifatan fil lisan, bila kita sebut dia mudah saja, thaqilatan fil mizan, bila timbangnya jadi berat, timbangan dia amat berat pahala tu. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ومرضاته وقربه وثوابه. Kami niat belajar dan mengajar, mengingatkan dan memberi peringatan, memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat, memberikan faedah dan mendapatkan faedah, sentiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada petunjuk dan menunjukkan kepada kebaikan, mengharap hanya pada redha dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, serta mengharap ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Amma ba'du, pada pagi ini kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita. Alhamdulillah, sihatkan tubuh badan kita tuan-tuan semua, luangkan masa. Alhamdulillah. Antara nikmatani maghbunun katsirun minan nas as-sihat wal faragh. Dua nikmat yang dialpakan oleh kebanyakan manusia, yang tidak tidak dihargai sangat oleh manusia, iaitu as-sihat wal faragh, nikmat sihat dan nikmat adanya masa ruang. Jadi alhamdulillah Allah Taala peruntukan kita nikmat sihat, alhamdulillah, dan juga masa-masa ruang, berbanding dengan individu lain yang mungkin sibuk, tidak berpeluang. Kita ni ada ruang, ada peluangnya, alhamdulillah. Tuan-tuan semua, pada pagi ini kita akan sambung bacaan surah Al-Hashr ayat ke-17 hingga ke-24, dan insya-Allah pada pagi ini selepas kita baca ayat ke-24, khatam habis surah Al-Hashr, dari sudut bacaan kita akan lihat dari sudut makna dan tadabbur apa yang Allah Ta'ala ingin sampaikan dalam surah Al-Hashr insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها
وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, selesai sudah kita membaca surah Al-Hashr. Al-Hashr ni makna perhimpunan hasyar, yaumul hasyri, padang mahsyar, padang yang mana dihimpunkan manusia diusir, dielok. Dia panggil satu elakan, satu pengusiran. Maknanya Allah SWT akan elok manusia berkumpul di satu tempat. Jadi itu dia panggil mahsyar. Al-Hashr ni maknanya, Al-Hashr ni makna pengusiran. Maknanya Allah Ta'ala usir. Dia panggil usir, himpunkan, kumpulkan, elok manusia ni. Surah yang ke-59 dan ada ayatnya 24 ayat, dan surah ini dikenali sebagai surah Madaniyah, dan surah ini diturunkan selepas daripada surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab itu. Selepas surah Al-Bayyinah maka turunlah surah Al-Hashr. Jadi tuan-tuan semua, surah ni dia ada kelebihan. Surah Al-Hashr ni ada kelebihan besar bagi orang yang membaca surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr ni diriwayatkan oleh Ibn Abbas mengikut hadis yang dikeluarkan oleh Al-Tha'labi, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana maksud hadis, barang siapa membaca surah Al-Hashr, tidak ada yang ketinggalan sedikit pun daripada syurga, neraka, arash, kursi, langit, bumi, binatang-binatang serangga, pohon-pohon, gunung ganang, matahari, bulan, para malaikat. Malaikat mereka itu berselawat ke atasnya, yakni memohon rahmat, dan juga memintakan keampunan akan dosanya. Jadi siapa dia baca surah Al-Hashr, semua makhluk-makhluk ni, termasuk benda yang disebut tadi, syurga, neraka, arash, kursi, langit, bumi, binatang, serangga, apa semua, termasuklah malaikat, semuanya berselawat ke atas orang yang membaca surah Al-Hashr. Maknanya apa berselawat ni? Maknanya memohon kerahmatan daripada Allah SWT, supaya Allah Ta'ala bagi rahmat, bagi kasih sayang Allah Ta'ala kepada orang yang baca surah Al-Hashr. Ini kelebihan orang baca surah Al-Hashr. Dan juga meminta ampun akan dosanya. Siapa dia yang baca surah Al-Hashr, makhluk-makhluk ni minta ampun dosa, supaya Allah Ta'ala ampun dosa orang yang baca surah Al-Hashr. Sebab di dalam surah Al-Hashr ni ada nama Al-Asma'ul Husna. Di belakang ni yang kita baca tadi, beberapa ayat yang terakhir. Maka sekiranya mati pada hari itu atau malam itu berkeadaan mati syahid.
Siapa dia baca surah Al-Hasyr, tiba-tiba dia mati. Kalau dia baca siang harinya, hari itu dia mati, maka mati dia pada siang hari tersebut sebagai mati syahid. Kalau dia baca malamnya, malam itu dia mati, maka matinya sebagai mati syahid. Besar ni faedah membaca surah Al-Hasyr. Tuan-tuan semua, ada lagi diriwayatkan daripada Ma'qal bin Yasar mengikut hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu 3 marrat." Siapa dia yang membaca ketika berpagi-pagi 3 kali, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Dia baca 3 kali. Wa qara'a ayat min akhir surah Al-Hasyr, dan dia membaca beberapa ayat daripada surah Al-Hasyr. Wakkalallahu bihi 70,000 malak yusalluna alaihi hatta yamsi. Maka Allah Ta'ala wakilkan ada 70,000 malaikat. Sentiasa 70,000 malaikat ini selawat ke atasnya sehinggalah dia masuk waktu petang ataupun malam. Wa immata min yaumihi, sekiranya dia mati pada hari tersebut, mata syahidan, mati sebagai seorang yang syahid di jalan Allah SWT. Wa man qara'aha hina yumsi kadzalik, siapa dia yang baca malam pun, kalau dia mati malam tu, mati dalam keadaan Allah SWT mengira dia sebagai mati syahid. Ini di antara hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan kelebihan orang yang baca surah Al-Hasyr. Jadi bila kita tahu dah kelebihan ini, maka sentiasalah kita baca. Kalau boleh kita amalkan bacanya sekali pagi ataupun sekali malam, sekali petang. Bagaimana kita nak baca selalu, maka tidak dapat tidak, kalau kita ingat surah ni, maka kita sentiasa boleh baca. Baik tuan-tuan semua, pengalaman ni pengalaman personal lah, secara individu, pengalaman hamba bermula daripada ayat surah Al-Hasyr ni, bermula daripada ayat ke-21. Ayat 21 law anzalna sampai dah ayat 24. Ni banyak manfaat. Kalau pengalaman lepas-lepas dah, kalau dalam rawatan dalam rawatan gangguan, orang yang baca law anzalna ni, insya-Allah Allah Taala melindungi dia daripada gangguan, apa-apa gangguan. Untuk rawatan pun faedah besar kalau dia baca law anzalna ni sampai habis. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'a. Yang selalu orang tua kita kata kena baca, kena ingat law anzalna. Ni di sini ni surah Al-Hasyr bermula ayat yang ke-21. Jadi ada orang kita, orang tua kita tidak tinggal surah ni. Dia baca amalan sebagai amalan dia. Dia nak tinggal rumah law anzalna. Dia ada masalah nak buat air dia panggil air penawar, kita panggil bas air tawar, baca law anzalna. Nak pagar rumah law anzalna, nak tinggal kenderaan law anzalna, nak melangkah keluar, nak pergi musafir law anzalna. Banyak law anzalna ni sampai habislah. Bukan law anzalna saja, law anzalna sudah dah, bukan law anzalna sudah dah, law anzalna sampai habis. Bermakna 1, 2, 3, 4 ayat. Bermula ayat 21 sampai ayat 24, insya-Allah. Dan kita tengok ada imam-imam yang suka baca surah ini, dia kira mengamalkan dalam semaya dia. Jadi ada imam, kalau kita nak baca, ambil dia ayyuhallazina amanu taqullah ayat 18. Ada terus kepada la anzalna terus. Ada imam baca, ambil dia ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang pentingnya tuan-tuan semua, kita tahu kelebihan fadilat surah ini. InsyaAllah bila kita kenal sesuatu kelebihan, kita tahu, maka kita menghargai lah. Kalau kita tak tahu nilai dia, kita tidak menghargai, kita tak kenal nikmat, maka mungkin kita tak simpan molek,
Kita tak talata ingat ko super dengan anak batu, super dengan pasir biasa. Tetapi kalau kita tahu dia emas, kalau kita tahu dia tu emas, orang Kelantan panggil emas 10, emas 10. Emas 10 ni berapa? Emas 9.9999. Tu dia panggil emas 10 tu. Ada 916. Ada berapa lagi? 916. Keras sikit. Tapi 999 ni mah dikenali sebagai mah banyak mah. Ada lagi berapa? 7 berapa. Tu dia panggil kurang lagi mah. Tapi kalau mah tu campuran dia tu maknanya tidak ada campuran lain, mah saja. Mah banyak mah penuh ke semua tu 9.99 tu mah, kita panggil emas 10. Maka bila kita pergi jual dia, maka nilainya mahal. Mahal berbanding dengan 916. Jadi tuan-tuan semua, maka kalau kita tahu harga tu ada harga yang mahal, ada fadilat yang besar, maka kita amal insya-Allah ada kelebihannya. Jadi tuan-tuan semua, pada pagi ni insya-Allah masa yang ada kita ambil sedikit masa lagi kita tadabbur memerhati makna-makna yang difirmankan oleh Allah SWT. Sunat kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Apa jua yang ada di langit dan di bumi, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di atas dan di bawah. Atas ni langit. Langit ni semua yang ada di atas. Apa dia yang ada di atas? Langit, kursi, arash Allah SWT, termasuklah malaikat-malaikat, semua yang ada di atas dan juga semua yang ada di bumi, di bawah ni. Di bawah ni banyaklah, di bumi ni yang kita tahu banyak di bumi berbanding di langit, sebab kita duduk di bumi. Tetapi bila Allah SWT ceritakan kelebihan di langit, keluasan di langit, menjangkau lebih luas daripada bumi ni, maka kita akan faham bahawasanya di langit itu makhluknya melebihi daripada makhluk di bumi. Kalau nak campurnya manusia, campur dengan jin yang berada di bawah ni, campur dengan binatang-binatang. Bila kita nak banding dengan jumlah malaikat, maka ramai lagi jumlah malaikat di atas. Jumlah malaikat di atas ni banyak. Bila mana Jibril alaihissalam, mengikut ceritanya, bila masuk dalam sungai syurga, bila Jibril masuk dalam sungai syurga, Jibril kebas sayap dia. Bila Jibril kebas sayap dia 300 kanan 300 kiri, dia masuk dalam sungai ni, dia kebas setiap titisan yang tertitih daripada sayap Jibril ni. Allah Ta'ala ciptakan malaikat. Nak ceritanya banyaknya malaikat ni. Jadi semua makhluk-makhluk ini semuanya tasbih pada Allah SWT. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Dan Allah SWT ni dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi tuan-tuan semua, tasbih ni di antara dia panggil zikir yang besarnya fadilat tasbih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Baca 3 kali. Kalau kita duduk sebelum subuh sampai ke waktu duha, kita bacalah amalan-amalan lain, zikir-zikir lain. Bila kita nak banding dengan subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi, maka pahala ini besar lagi kalau kita baca 3 kali berbanding dengan zikir-zikir lain. Nabi SAW sebut, yang ini selalu kita dengar, kalimatan, 2 kalimah habibatan ilar rahman, yang Allah Ta'ala sangat suka kalimah ini. Khafifatan fil lisan, bila kita sebut dia mudah saja.
thaqilatan fil mizan, bila timbangnya jadi berat, timbangan dia amat berat pahala tu. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita baca sekali, ambil langit, ambil bumi, timbang. Maka beratnya pahala, besarnya pahala, hebatnya pahala bila kita baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, berbanding beratnya langit dengan bumi. Besarnya langit bumi tak boleh menandingi besarnya pahala kita baca sekali sahaja subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sambil-sambil duduk atas motosikal, duduk atas kereta, di mana sahaja kita melangkah, daripada kita duduk saja-saja, baik kita baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dulu, tapi sekarang ni dah jarang dah hamba duk dengar. Kalau dah ada tahlil, tahlil arwah, dulu lah. Ni hamba ingat masa-masa hamba remaja, kanak-kanak, budak-budak dulu, bila kita duk dengar orang tua duk bawa tahlil, lepas daripada ila hadratin nabi, lepas tu al-fatihah, lepas tu qul huwallah. Lepas baca qul huwallah beberapa kali, maka dia pakai zikir dengan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebelum nak ambil balik qul huwallah, al-falaq, an-nas, al-fatihah, ambil alif lam mim. Dia selit juga subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ramai-ramai ni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ni. Jadi maknanya imam ini dia mencetus, dia menunjukkan ajar makna orang lain pakat baca, maka dia boleh pahala, boleh pahala. Tiba-tiba orang baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, baca Fatihah, Quran dan sebagainya, tiba-tibanya ada orang kata tak boleh pahala. Ni bagi hamba tu hamba tak setujulah. Cuma kita tak boleh nak kata ia wajib baca. Tak, dia tak wajib baca. Kalau baca boleh pahala, kalau tak baca tak ada apa-apa. Kalau contoh boleh pahala dengan tak boleh apa-apa, kita nak hak mana? Kita nak boleh pahala kau, kita nak tak ada apa-apa. Sama kita duduk, orang panggil masa berjalan sama, 1 jam 2 jam berlalu, tapi hak ni ada bacaan zikir, hak ni tak ada zikir, senyap je. Contoh kita travelling pagi-pagi, contoh pergi kerja, duduk pergi kerja ni senyap je duduk atas kereta, senyap kelipah duduk tengok kereta depan, duduk nak kena tekan brake, duduk panggil duduk saja-saja. Berbanding dengan seorang lagi ni sambil-sambil duduk baca, duduk bawa kereta, duduk baca qul huwallah, baca 3 kali sebutir Quran pahalanya, baca 3 kali sebutir Quran. Kalau dia boleh, ada di antara yang cerita kepada hamba, ustaz, dia duduk di Gerik, dia kata ustaz, saya boleh baca perlahan-perlahan, lambat-lambat, anjur-anjur orang tua, anjur-anjur. Dia kata ustaz, kalau saya daripada Gerik, kalau balik Kota Baru, kalau saya baca qul huwallah tu, maknanya paling sikit 300, paling sikit 300 kali. 300 kali tu banyak. 300 kali qul huwallah ni banyak. Kalau boleh lagi, kalau perjalanan tu 3 jam daripada Gerik ke sini, 3 jam, bermakna kalau kita baca 1 jam, kita boleh 500 sebenarnya. Kalau kita baca laju lah, 1 jam boleh 500. Kalau kita baca 3 jam, makna boleh 1,500. Tak buat apa-apa tu, makna baca je. Makna tak ada buat, baca je serik. Kalau antara maghrib dengan isyak, masa yang ada lebih kurang 1 jam. Lepas pada sembahyang maghrib sampai ke isyak tu, masa yang ada lebih kurang lah 1 jam kita ambil, boleh 500 kali. Jadi tuan-tuan semua, kita duduk atas muka dunia yang sifatnya sementara. Sebelum daripada kita mati ni, banyak ke tasbih. Kerana Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang pertama, semua makhluk ni tasbih padaku. Tiba-tiba mung tasbih. Nanti masuk syurga pula, apa di antara zikir ahli syurga? Katanya Nabi, yulhamuna, mereka itu diberi ilham oleh Allah Ta'ala, mari rasa yulhamuna bit tasbih.
ahli-ahli syurga ni Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka rasa mari ilhamnya, mari berasa nak zikir, tasbih. Jadi siapa dia yang banyak zikir, insya-Allah bila dia masuk syurga nanti dia pun juga akan banyak berzikir, iaitu dengan zikirnya tasbih. Berpagi-pagi burung, berkicau-kicauan burung, rimah mengau, apa ni gapo lagi, ikan di laut, ikan di air, semuanya binatang-binatang, makhluk-makhluk ni semuanya bangun pagi-pagi tu tasbih pada Allah SWT. Ayat berkokok kita tak tahu bahasa dia, tapi dia tasbih pada Allah Ta'ala. Semua makhluk ni dalil semua makhluk ni tasbih pada Allah. Cuma kita ni jangan jadi malas tasbih pada Allah SWT. Tuan-tuan semua, dalam ayat lain tuan-tuan boleh buka ayat surah 44 surah Al-Isra. Juga Allah SWT sebut tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Semua makhluk yang di langit, di bumi ni, dan yang mana ada di antara langit bumi ni, semuanya tasbih bagi Allah Subhanahu wa taala. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang kedua, dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli-ahli kitab dari kampung-kampung mereka untuk pengusiran pertama kali. Kamu tidak menyangka bahawa mereka akan keluar, dan mereka pula yakin bahawa benteng-benteng mereka akan mempertahankan mereka daripada siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah melemparkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan juga tangan orang-orang yang beriman. Maka jadikanlah dia teladan, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Fa'tabiru ya ulil absar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim. Ayat ni merupakan kesan yang pertama daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa mentakdirkan orang-orang Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir ni mana dia, mereka ni terusir, terusir daripada kampung yang berada di Madinah. Mereka ni dihalau keluar ke Syam, Syria, daripada Madinah dihalau. Bila mana mereka ni dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi ni balik daripada peperangan Uhud, Nabi pergi kepung. Bila Nabi pergi kepung Yahudi Bani Nadir ini, maka mereka terpaksa keluar pergi ke Syam. Mana dia rasa dia tu hebat, tetapi mereka ni tidak hebat pun, sebab Allah Subhanahu wa taala yang usir mereka. Allah Taala usirkan mereka. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim, daripada rumah-rumah mereka. Nampak macam Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tentera Islam ni yang kepung halau mereka, tetapi sebenarnya Allah SWT yang menghalau mereka. Pertama kali dia panggil, pertama-tama orang Yahudi diusir daripada tanah Arab. Ni dia panggil peristiwa pertama Yahudi duduk di tanah Arab, duduk di Madinah. Mereka ni diusir, dihalau oleh tentera-tentera Islam.
Jadi insya-Allah oleh kerana masa tidak mengizinkan, insya-Allah kita akan sambung esok cerita lebih kurang dalam pengusiran ini berlaku macam mana. Jadi kita sambung cerita di esok lah, awal pagi esok insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua berasa sekadar dulu, dan insya-Allah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.